Semua dekat belakang kena senyap. Nanti dia termasuk. Okey, mana yang tak kena? Kami jawab bersiaran langsung daripada Kelab Inspirasi Mahathir. Terlebih dahulu kami ingin mengucapkan mohon ampun dan maaf di atas sebab-sebab teknikal, maka rancangan ini ditangguhkan selama 30 minit daripada tadi. Minggu lepas kita bersama dengan dua tetamu, Datuk Farid Kamil dan juga Tuan Haji Hanif Katri. Dan minggu ini kita bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa, iaitu Saudara Abu Bakar Yahya, Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Selamat datang, bos. Terima kasih. Dan yang kedua, Saudara Mahathir Rais yang juga Exco Armada Nasional Malaysia. Apa khabar kau? Okey, kemelut politik yang melanda negara dan membawa hingga ke peringkat antarabangsa bila mana Tun Dr. Mahathir Mohamad meletakkan jawatannya sebagai Perdana Menteri yang dipilih di dalam proses demokrasi pada 2018. Dan kita sedia maklum Tan Sri Mahyudin Yassin juga telah pun mengangkat sumpah jawatan sebagai Perdana Menteri ke-8 setelah dilantik oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Apa yang menariknya di sini bukan soal Perdana Menteri ataupun bekas Perdana Menteri. Apa yang menarik di sini kerana kedua-duanya datang daripada parti yang sama. Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai pengurusi Bersatu, manakala Tan Sri Muhyiddin Yassin pula adalah Presiden Bersatu. Untuk mengupas lebih lanjut, saya ingin menujukan soalan pertama saya kepada Abang ABY kita. Yang pertama bang, Parti Pribumi Bersatu Malaysia unik sikit. Uniknya dia lain pada parti-parti yang lain. Kerana parti-parti yang lain tu, institusi tertinggi mereka adalah institusi Presiden. Manakala Parti Bersatu ni, yang mana satu yang lebih tinggi. Inilah kecelaruan, kekeliruan, kebingungan ahli Parti Pribumi Bersatu Malaysia sendiri. Sama ada institusi Presiden itu wujud di dalam PPBM ataupun institusi pengurusi itu adalah paling tinggi. Pandangan abang? Terima kasih. Bagi saya, tidak ada Presiden tinggi dan juga pengurusi tinggi. Kedua ni kalau dilihat dalam perlembagaan, nak melantik ahli ahli majlis tertinggi ke, nak buang ahli majlis tertinggi ke, nak lantik ketua bahagian ke, nak pecat ketua bahagian ke, mesti dapat persepahaman antara Presiden dan juga pengurusi. Itu yang saya tahu. Bagaimana pula ada yang mengatakan kan, ketaatan, kesetiaan kepada institusi Presiden, maka ahli-ahli harus taat. Dari sudut Parti Pribumi Bersatu Malaysia sendiri, ya bang institusi pengurusi itu, adakah perlu ahli juga sama seperti lain melafazkan ketaatan dan kesetiaan? Pada saya, sebagai ahli parti, sebagai ahli parti, kita kena hormat pemimpin parti.
Kita sekarang ada pengerusi dan ada presiden. Dua-dua ni yang perlu kita hormat. Pengerusi ada institusi dia, presiden ada institusi dia. Kalau presiden ada timbalan, ada naik presiden dan ada jawatan kuasa majlis tertinggi. Pengerusi adalah induk, nama pun pengerusi. Kita kena hormat. Institusi ini kita perlu hormat kalau kita nak berparti. Sebenarnya bagi saya tak perlu. Bila kita dah ada pimpinan tertinggi, kita sebagai ahli kena hormatlah pada pimpinan tertinggi. Itu saja bagi saya. Bagaimana pandangan pula dari sudut Armada? Okey. Kita sedia maklum, Ketua Armada Nasional. Saya tak nak sentuh tentang prinsip, saya tak nak sentuh tentang pengkhianatan. Saya nak sentuh tentang ketaatan dan kesetiaan. Kalau kita sebelum ini kita berjuang menentang UMNO, bagaimana ahli-ahli dan pimpinan tertinggi UMNO ini dengan slogan ketaatan itu, mereka mentaati institusi presiden hinggalah UMNO itu tumbang dalam pilihan raya. Bagaimana pula dari sudut Armada, anak muda melihat keadaan di dalam Parti Bersatu sekarang ini, di mana Ketua Sayap sendiri, Ketua Armada Syed Saddiq memilih untuk setia dan taat kepada pengurusi parti. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kelab Inspirasi Ku Mahathir di atas peluang yang disediakan pada hari ini. Balik kepada soalan yang Tuan Fazli sebutkan tadi, pada pendapat saya, isu soal Ketua Armada Nasional YB Syed Saddiq memihak kepada Tuan Dr. Mahathir ataupun mengalih arah daripada kepimpinan parti dan sebagainya tidak wujud. Bagi saya perkara ini hanyalah satu salah faham di antara pemimpin-pemimpin kita, dan apa saja yang sedang berlaku sekarang ini adalah satu perkara yang menimbulkan juga kerisauan sebenarnya di kalangan ahli parti. Adakah perpecahan itu berlaku di dalam parti itu sendiri? Maka saya rasa adalah menjadi tanggungjawab ahli majlis pimpinan tertinggi dan juga esko-esko armada yang ada untuk menjadi jambatan kepada kemelut yang sedang berlaku, dan saya rasa insya-Allah isu-isu berkenaan kem siapa dan siapa ini dapat dihentikan dalam kadar segera, kerana Wak Ima siapa sahaja pun, apa juga ketentuan yang bakal diadakan di dalam sidang parlimen yang akan datang, tetapi kita kena menerima bahawa pada hari ini Presiden Parti Peribumi Bersatu Malaysia adalah Perdana Menteri yang ke-8 yang telah diperkenan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Agong kita. Maka tidak timbul isu hilang kepercayaan dan sebagainya kepada Presiden Parti. Mungkin apa yang berlaku daripada tempoh langkah Sheraton itu sendiri sehinggalah kepada hari di mana Tan Sri mengambil sumpah, mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Saya rasa isu-isu kita dapat lihat secara meluas bagaimana ahli politik di dalam negara kita ini, kelakuan mereka, prinsip-prinsip yang mereka pegang dapat kita teliti. Bukan saja saya, malah ini diperhatikan oleh rakyat secara umum. Jadi saya rasa isu tentang macam yang disebutkan tadi, pengkhianatan berlaku dan sebagainya tidak timbul sama sekali. Kerana pada tempoh saya kira 1 minggu yang berlaku segala kemelut ini, semua pemimpin-pemimpin juga apa orang kata datang dengan pendapat dan pendirian yang berbeza-beza. Jadi saya rasa ini isu dalaman parti yang boleh diselesaikan jikalau semua pihak, Wak Ima Sri Kandi, Armada dan juga Majlis Pimpinan Tertinggi mengadakan satu tuntutan untuk diselesaikan dengan segera masalah ataupun isu-isu yang sedang melanda kepimpinan parti buat masa ini. Bang, abang adalah ahli Majlis Pimpinan Tertinggi dan juga Kelab Inspirasi Ku Mahathir ini, seperti followers di Inspirasi Ku Mahathir tahu perjuangan berani kerana benar, teruskan kata benar walaupun pahit. Dan abang berada di dalam mesyuarat tersebut. Apa sebenarnya yang berlaku? Abang tolong kupas apa sebenarnya yang berlaku kepada ahli-ahli yang keliru sekarang ini, bang. Okey, terima kasih. Saya memang tunggu soalan ini. Penjelasan daripada Esko Armada Saudara Masih.
beliau adalah esko armada yang tidak ada dalam mesyuarat. Dan begitu juga persepsi rakyat, ahli dan juga rakyat di luar. Kerana mereka tidak ada dalam mesyuarat. Mereka mahukan parti ini bagus, parti ini terpelihara, parti ini berjalan dengan baik, parti ini perlu mendapat sokongan daripada ahli. Tetapi sebenarnya apa yang berlaku dalam mesyuarat pada 23 hari bulan dari Ahad 11 pagi, kami dijemput untuk datang mesyuarat Majlis Tertinggi, mesyuarat khas. Tetapi tidak diberitahu apa agenda. Siapa yang jemput tu? Setiausaha Agung. Okey. Dan juga bila diberitahu tidak ada agenda, kami datang pinggir-pinggir. Tiba-tiba dalam mesyuarat tersebut, Tempat Dasar Susu mengatakan Parti Bersatu perlu keluar daripada Pakatan Harapan. Kenapa tak dibincangkan daripada awal, tapi dibicarakan dalam mesyuarat? Tapi dalam mesyuarat tersebut, bila perkara nak keluar daripada Pakatan Harapan itu, Tun Yang Amat Berhormat masa itu pengurusi parti kita, Tun Dr. Mahathir menjelaskan berkali-kali, jangan keluar dulu daripada Parti Pakatan Harapan. Kenapa mesti kita keluar? 2 kali. Tetapi Presiden terus mengatakan kita perlu keluar dan disokong oleh beberapa jawatan kuasa. Saya heran, macam mana jawatan kuasa ini boleh tahu? Sedangkan saya tak tahu, saya terpinga-pinga. 2-3 ahli jawatan kuasa yang mendesak supaya kita bersama-sama keluar daripada Pakatan Harapan. Saya terpinga-pinga pula. Ada juga beberapa ahli jawatan kuasa Majlis Tertinggi seperti Datuk Khadir Yassin menjelaskan kita kena hormat pengurusi parti kita. Dia adalah Perdana Menteri kita. Kita hormat dengar. Dia punya pemikiran jauh. Dia fikir jauh. Tetapi saya melihat suasana keadaan di dalam mesyuarat itu seolah-olah macam sudah ada satu kesepakatan, sekumpulan yang kami tidak tahu. Tiba-tiba keluar cerita suruh keluar daripada Pakatan Harapan. Kami dah dapat berfikir juga, kalau kita keluar Pakatan Harapan, parti kita hanya berapa kursi sahaja. Dan Pakatan Harapan ada DAP, ada Amanah, ada PKR. Mereka mempunyai 2 parti, DAP dan juga PKR, satu kursi yang mana? Kita hanya daripada 13 tinggal 12 kursi. Dan keluar dan mungkin beberapa kursi daripada itu kemudian kita cerita dalam satu dulu. Okey, kita kata ada 26 kursi. Jadi kalau kita keluar, kita masih lagi minoriti. Dan otomatik parti lain akan menjadi majoriti. So kenapa mesti desak nak keluar? Tuan dah kata sabar, jangan keluar dulu. Dan sehingga Tuan kata, dia kata saya dah kata biarlah sampai saya fikirkan dulu, sehingga Tuan kata dia akan meletak jawatan pada lepas APEC nanti. So yang saya menjadi keheranan, kenapa beberapa jawatan kuasa ni mendesak, terus mendesak. Saya desakan tersebut saya lihat seolah sudah dirancang. Itu yang menjadikan saya bagi tahu bahawa sehingga besoknya Tun Mahathir keluar surat mengatakan meletak jawatan sebagai Perdana Menteri dan meletakkan jawatan sebagai pengurusi parti. Sebab Tun dah merayu 2-3 kali dan dia melihat bahawa majoriti dalam Majlis Tertinggi itu sudah tidak menghormati penjelasan beliau. Sehingga apa yang dikatakan, Majlis Tertinggi lebih mendengar kata setiausaha politik dia daripada mendengar kata dia. Setiausaha politik itu, abang pun setiausaha politik atau siapa? Hanya ada 2 setiausaha politik, iaitu saya dan juga saudara Zahid Ma'arif. Dan saudara Zahid Ma'arif juga menekankan supaya mendesak. Dan inilah kali pertama saya menyokong Tan Sri Mahyudin Yassin. Saya pun terkejut, sebelum ini dia hentam Tan Sri Mahyudin Yassin. Saya juga mempertahankan Tan Sri sebagai presiden. Tetapi hari itu dia kata, ini kali pertama saya menyokong kenyataan saya menyokong pendapat Tan Sri. Tan Sri pun jawab, baru pertama kali ke? Jadi saya confused dalam keadaan itu pasal di luar sana tidak tahu. Dan pada saya kita kena lihat bagaimana parti ini berjalan. Daripada awal dulu saya dah kata, kita kena jaga ini pengurusi, kita kena jaga presiden. Saya dah kata daripada awal, tidak ada bila kita dah jadi parti, tidak ada orang Tun, tidak ada orang Tan Sri. Kenapa saya cakap begitu? Sebab saya faham, saya tahu bahagian dalam dia, saya tahu bagaimana cara dia. Tetapi saya terus mengeluarkan kenyataan, tidak ada orang Tun, tidak ada orang Tan Sri. Bila kita dah bersatu, kita semua jadi orang bersatu. Jadi yang tiada dalam mesyuarat itu untuk saya cakap lah. Saya katakan, saya dalam mesyuarat saya tahu.
Dan nanti saya sambung lagi. Okey. Banyak yang mengatakan bahawa selepas mesyuarat itu Tun akan pergi ke istana. Betul ke Abang? Tun akan terus pergi ke istana. So pada sebenarnya diwar-warkan Tun akan datang pergi ke sana dan akan terus pergi ke Sheraton. Sedangkan saya bagi tahu kawan-kawan bahawa Tun tak akan pergi ke istana dan Tun tidak akan pergi Sheraton. Dia tak mahu Pakatan Harapan ini hancur. Bro Mahathir, setelah kita mendengar secara terus dengan ahli Majlis Pimpinan Tertinggi kita, saya nak tanya kewajaran. Okey, sebagai anak muda, saya pun 45 tahun, ya, ayahanda Tun Dr. Mahathir 95 tahun nak masuk ni, beza 50 tahun dengan saya. Kewajaran apabila seorang ayahanda, kalau di peringkat Bro Mahathir kira tok lah, okey, apabila berulang kali menasihati supaya kita tidak keluar daripada Pakatan Harapan. Adakah saudara fikir sebagai anak muda kita perlu menghormati ataupun masih kekal dengan apa yang kita perkatakan dalam mesyuarat tersebut? Pada pendapat saya, sebenarnya macam saya bersetuju dengan apa yang Tuan ABY sebutkan tadi. Mungkin kami yang berada di luar ini tidak begitu memahami apa yang telah berlaku di dalam mesyuarat tersebut. Maka kami mungkin tidak boleh sentuh terlalu banyak di dalam soal adakah kita harus mempertahankan seperti apa yang diperkatakan Tun. Ada beberapa maklumat yang... Tidak, soalan saya kewajaran tu apabila Tun Dr. Mahathir merayu di dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi seperti mana yang dikatakan oleh saudara abang ABY kita, perlu atau tidak sebagai anak muda kita menghormati ataupun kita meneruskan juga? Sudah tentu saya lihat perkara ini adalah satu perkara yang wajar untuk kita menghormati. Dan saya rasa wakil-wakil anak muda di dalam MPT di dalam mesyuarat tersebut juga ternyata menyokong pendirian Tun Dr. Mahathir Mohamad. Begitu juga apa yang dikatakan. Cuma ada beberapa yang saya kira mungkin telah mendapat majoriti pada hari tersebut yang membuat keputusan itu. Tetapi daripada konteks anak muda dalam memberi sokongan dan pandangan itu, sememangnya kepada Tun, kita menghormati sebab Tun ada seperti apa yang dimaklumkan kepada kami di dalam sesi mesyuarat yang diadakan selepas selepas daripada sesi penerangan yang diadakan oleh Habib Saddiq. Kami dimaklumkan bahawa sememangnya hari itu majoriti keputusan dibuat oleh ahli Majlis Pimpinan Tertinggi yang mendapat majoriti. Abang setuju? Saya tak setuju kata majoriti. Tidak ada undian dibuat. Adakah mesyuarat itu selepas Tun meninggalkan mesyuarat ataupun Tun masih berada keputusan yang diambil tu? Tak ada keputusan. Tak ada undi. Patutnya kita kena undi. Kalau nak kata majoriti yang menyokong keputusan bersatu keluar daripada Pakatan Harapan, kena jalankan undi. Jadi abang bersetuju bahawa keputusan untuk keluar daripada Pakatan Harapan itu tidak mendapat mandat daripada Majlis Pimpinan Tertinggi? Tidak keseluruhan, tidak sebulat suara. Mungkin sekumpulan, tapi saya tak tahu jumlah. Umumnya. So, jadi maknanya bila Tun dah merayu berkali-kali, dia kata kita jangan keluar dulu, sehingga kalau ada yang bila menepuk meja apa semua, kita kena keluar. Ini apa benda ni, saya kata. Mesyuarat sampai macam tak menghormat. Pertama itu pengurusi parti. Kedua dia masa itu Perdana Menteri. Jadi maknanya saya melihat suasana mesyuarat itu macam dah mendesak. Mendesak Tun Mahathir mengikut kata mereka. Sepatutnya kita kena dengar cakap Tun Mahathir. Ya, sebagai pengurusi. Dan dia juga sebagai Perdana Menteri. Tapi saya tak tahulah suasana keadaan hari itu menyebabkan bahawa mungkin Tun tersinggung dia orang tua dan takkan dia melihat suasana keadaan. Kita di luar boleh tuduh kata Tun merajuk lah. Kita di luar tak boleh cakap. Saya melihat depan mata saya. So jadi maknanya dia terpaksa buat keputusan. Setelah Tun mengumumkan peletakan jawatan sebagai Perdana Menteri, abang waktu itu adalah setiausaha politik kepada Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir. Adakah abang sudah tahu perkara ini akan berlaku ataupun memang itu keputusan yang mengejutkan?
Sebenarnya tidak ada siapa yang tahu Tun Dr. Mahathir nak meletak jawatan. Itu adalah keputusan beliau. Yang mengejut. Yang mengejut. Pagi Isnin itu kita dapat berita bahawa saya pejabat dapat berita bahawa Yang Amat Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan dia sebagai Perdana Menteri dan telah pun menghantar surat meletakkan jawatan dia ke Istana Negara. Dan juga terus meletakkan jawatan dia sebagai Pengurusi Bersatu. Parti Bersatu. Kerana apa? Dia tidak mahu dilihat dia juga bersebahat dengan Bersatu untuk keluar daripada Pakatan Harapan. Saya memikirkan begitu. Kenapa dia letak jawatan sebagai pengurusi parti? Kerana dia tak mahu dilihat maknanya sepakat dengan sesuatu untuk keluar daripada Pakatan Harapan. Bro Mahathir, okey. Sekarang ini rentetan daripada boleh dikatakan peristiwa lah bang di Majlis Pimpinan Tertinggi itu dilihat terutamanya dari peringkat armada. Begitu ketara sekali bila mana Syed Saddiq sebagai ketua armada membuat pendirian tegas beliau bersama Tun Dr. Mahathir dan beliau juga telah bercerita tentang perkara sebenar yang berlaku. Apa dari pihak Exco Armada itu sendiri, adakah menerima penjelasan ketua sayap anda ataupun bagaimana? Keputusan ini dia berubah-ubah daripada hari ke hari sebenarnya. Jadi saya tidak mewakili keseluruhan Exco, tetapi saya ingin saya rasa saya mewakili diri saya. Saya rasa pada pendapat saya di dalam isu ini ada berbagai-bagai pandangan oleh Exco yang ada. Sebab ada yang memikirkan tentang survival party, ada yang memikirkan tentang prinsip dan sebagainya. Jadi kenyataan yang dikeluarkan oleh YB Syed Saddiq ini saya boleh kira sebagai satu pendirian yang dibuat di atas kapasitinya sebagai ketua armada. Tetapi ianya juga tidak menghalang saya faham, saya tahu yang YB Syed Saddiq adalah seorang yang terbuka dan menerima perbezaan pandangan. Sebab isu di sini agak rumit sebab presiden adalah Perdana Menteri pada hari ini dan yang bakal yang bakal diundi di dalam parlimen besok juga adalah pengurusi parti kita. Jadi kami di armada ini sebenarnya tersepit di antara dilema mahu menyokong yang mana ini. Kita harus utamakan parti. Jadi kami ada beberapa. Kalau saya mencelah sikit, kalau mengutamakan parti, kebanyakan ahli mengatakan institusi pengurusi itu adalah parti. Sebenarnya seperti mana kalau dalam UMNO institusi presiden itu adalah parti. Jadi pandangan bro? Pandangan saya ambil secara rasional. Pada waktu dan ketika Tun Mahathir meletakkan jawatan, maka secara automatiknya kita lihat di dalam konteks yang berlaku pada hari itu, apabila dia meletakkan jawatan, maka presiden mengambil alih tugas pengurusi itu. Sebab jika kita lihat kepada kenyataan media seperti kata DY tadi, kami di luar ni melihat kepada kenyataan-kenyataan media yang dikeluarkan, Tun Dr. Mahathir juga berkata yang dia akan mempertimbangkan semula jawatan jawatan pengurusi bersatu sendiri. Jadi di tempoh sepanjang beliau meletakkan jawatan itu, bagi saya apa yang dilakukan oleh presiden parti adalah berdasarkan di atas kapasiti memikirkan tentang parti, survival parti secara keseluruhannya. Jadi jikalau kita ingin kita tidak boleh menyalahkan mana-mana pihak dalam isu ni. Jadi isu ni adalah isu yang tergantung. Maka kami di dalam armada berpendapat kita harus menyatukan semula pemimpin kita. Daripada kita biarkan benda ni dia akan berterusan, kita akan cuba mencari salah yang itu dan ini. Yang lain, orang-orang di luar ini yang akan meraih apa yang kita usahakan selama ini. Bang, kita balik kepada keputusan MPT. MPT selepas pengumuman Tun meletak jawatan sebagai pengurusi bersatu, Majlis Pimpinan Tertinggi Parti kononnya, saya pakai perkataan kononnya, sebulat suara menolak peletakan jawatan Tun Dr. Mahathir sebagai pengurusi bersatu. Dan saya mendapat maklumat juga keesokan harinya Setiausaha Agung Parti Datuk Haji Marzuki Yahya
telah pergi berjumpa dengan Tun, merayu supaya Tun kembali semula sebagai pengurusi bersatu. Kupas besar daripada abang. Ya, sebelum tu saya nak sentuh Mahathir kata bila Tun meletak jawatan, dia makna Presiden kena ambil alih. Tetapi dalam keputusan mesyuarat jawatan kuasa itu, terus terang tidak ada yang membangkang. Sebulat suara tidak menerima peletakan jawatan yang amat hormat Tun Dr. Mahathir masa itu. Termasuk sebagai pengurusi parti. Termasuk yang empuk-empuk meja tu? Ya. Okey. Tidak ada satu bangkangan pun. Dan malah kita minta wakil tentu pergi merayu pada Tun. Dan akhirnya rayuan itu Tun terima. Kembali kepada, dan Setiausaha Agung mengumumkan bahawa Tun telah kembali kepada Bersatu dan telah pun mengeluar jawatan pengurusi tersebut. Setiausaha telah mengeluarkan jawatan Yang saya menjadi keheranan, bagaimana Presiden boleh keluarkan kenyataan dia kata memangku pengurusi pula. Selepas penerimaan, setelah Setiausaha Agung membuat kenyataan. Itu yang saya menjadi keheranan. Tetapi masa itu juga, mesyuarat itu juga yang pengurusikan oleh Tan Sri Presiden, dia kata kita juga mahukan Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri, terus menjadi Perdana Menteri, dan sebulat suara menyokong, tidak ada bangkangan. Di situ yang saya nak tekankan di sini, inilah kunci sebenarnya, bukan kata ahli Parti Pribumi Bersatu sendiri, tetapi 30 juta rakyat Malaysia nak dengar kupasan ini bang. Setelah Majlis Pimpinan Tertinggi termasuk Presiden Parti sebulat suara menyokong Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk dicalonkan sebagai Perdana Menteri. Kenapa keputusan itu boleh berubah sekelip mata setelah Pakatan Harapan menyokong? Itu yang saya tidak faham. Bagaimana keputusan mesyuarat sebulat suara nakkan Tun Dr. Mahathir kembali sebagai pengurusi parti dan terus menjadi Perdana Menteri. Tetapi bagaimana boleh jadi Presiden pula dihantar untuk jadi Perdana Menteri? Calon sebagai Menteri. Adakah sudah berbincang? Berbincang di rumah atau berbincang di dalam mesyuarat Pimpinan Tinggi? Itu saya tak pasti. Tetapi perbincangan dalam Majlis Tertinggi tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Cuma dalam mesyuarat itu Saudara Zahid Ma'arif ada mencatatkan, dia kata Tan Sri, UMNO dan PAS temu saya dan beritahu saya dia setuju Tan Sri jadi Perdana Menteri. Kita pun confused, macam mana ni? Apa yang berlaku sebenarnya? Dan hanya beberapa orang yang menyokong, tapi yang lain banyak terpukau, terkaku. Apa sebenarnya sudah berlaku ni? Itu satu hal, bang, bro. Saya nak tanya pandangan bro pula. Apabila itu satu masalah, walaupun mereka Majlis Tertinggi telah sebulat suara menamakan Tun Dr. Mahathir sebagai calon Perdana Menteri, kemudian keputusan itu berubah dengan menamakan pula Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Sehari sebelum keputusan dibuat oleh Kebawah Duli Tuanku, Pakatan Harapan pula sebulat suara menyokong kembali Tun Dr. Mahathir. Kenapa? Pandangan anda, kita fikir secara logik, akalnya, kenapa Presiden Parti ketika itu tidak menarik balik pencalonan diri dia itu, menyokong Tun Dr. Mahathir? Keputusan itu masih boleh lagi diubah. Pada pandangan saya, lah secara jujurnya, macam yang saya kata awal tadi, apa yang berlaku di sepanjang tempoh 1 minggu itu 4 hari adalah sesuatu yang kita tidak jangka sebenarnya. Sebab di sepanjang waktu itu juga kita dapat melihat beberapa kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh pimpinan Pakatan Harapan itu yang menarik semula sokongan mereka daripada menyokong betul dan kepada Anwar Ibrahim dan sebagainya. So di sepanjang tempoh ini saya berpendapat Presiden Parti bertindak di atas kapasitinya, mendahulukan kepentingan parti. Mendahulukan kepentingan. Sedangkan parti telah sebulat suara menyokong Tun Dr. Mahathir. Tetapi betul, tapi mungkin beliau lihat daripada konteks di dalam parlimen itu sendiri, majoriti ahli-ahli parlimen yang berada di bawah payung Bersatu inilah yang harus menjadi penentu di dalam parlimen untuk menyokong
calon Perdana Menteri. Jadi dia dua perkara yang berbeza di sini. Satu Parlimen dan satu MPT. keputusan yang diambil oleh Majlis Pimpinan Tertinggi. Mungkin Presiden Parti melihat kepada keputusan sebulat suara yang diambil, kecuali yang 5 yang terbaru ini, tersilap saya 6 telah menarik diri mengatakan tidak. Tetapi apabila dipersembahkan, kenyataan itu dikeluarkan, bantahan terhadap perkara yang dikeluarkan oleh Presiden itu tidak dilakukan serta-merta. Jikalau berlaku perkara itu, mungkin sebelum SD itu sampai ataupun Tan Sri Presiden sampai ke istana, mungkin lagi kita boleh tukar sejarah yang telah berlaku. Tetapi benda itu tidak berlaku. Jadi persoalannya, siapa yang salah, di mana salahnya, kita harus tanya diri kita semula. Bang, kita akan berehat sekejap. Sebelum itu, abang fikir siap-siap, Bro Mahathir pun fikir siap-siap. Kita antara yang terawal berada menyaksikan bagaimana parti ini diasas, dibangunkan di atas satu landasan berani kerana benar, dan juga dengan niat dan harapan menjadi parti Melayu yang bersih untuk menumbangkan rejim kleptokrasi UMNO. Kita jumpa selepas ini. Bagi dia orang fikir apa yang dia orang nak jawab. Kita rehat sebentar. Damainya petang ini, aku sendiri memerhati pandangan yang tidak terjarak dengan kemusnahan, dilindungi keharmonian. Ilham karya hasil sentuhanmu, hingga kini kami masih menikmati jasa baktimu. Tun Dr. Mahathir Muhammad, inspirasiku, wawasanmu dikenali persada dunia. Besar sungguh pengorbananmu kepada kami, hingga kini kami masih tersenyum, tersenyum. Malaysia menyayangimu, Malaysia menghargaimu, Malaysia kan terus menyanjung jasa baktimu.
semuanya. Okey, kita kembali semula setelah tetamu-tetamu kita minum air untuk membasahkan tekak, kerana soalan kita seterusnya bang. Bersatu diasaskan apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin dipecat daripada UMNO, Datuk Seri Mukhlis Tun Mahathir dipecat daripada UMNO, Syafiee Apdal keluar daripada UMNO. Daripada situ, kita suka ataupun tidak, ketika itu yang amat berbahagia ketika itu Tun Dr. Mahathir bin Mohamad menyambut tangan mereka untuk bersetuju menubuhkan Parti Bersatu di atas satu landasan menentang UMNO rejim kleptokrasi. Apa pandangan abang? Yalah, bagi saya betul lah keadaan itu. Ketika itu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Datuk Seri Mukhlis dan juga Syafiee Apdal dipecat daripada UMNO. So jadi maknanya rakyat sudah melihat ini sudah perkara yang tak logik berlaku. Betul tak? Dipecat begitu saja. Tak ada tindakan disiplin apa kata ada. So jadi maknanya kita menyokonglah sokongan untuk menentang pimpinan kerajaan kleptokrasi ini. Datuk Tun bersama, maknanya kita kena bersama dengan mereka lah. So rakyat di luar melihatkan bahawa rakyat tahu, sebenarnya rakyat tahu ni suara bahawa kleptokrasi itu berlaku. Betul tak? Jadi bila Tun bersama, Tan Sri bersama, Datuk Seri bersama, Datuk Seri Syafiee Apdal bersama, jadi gelombang itu sudah kuat. Bukan senang untuk menumbangkan kerajaan Pakatan Harapan ini. Barisan Nasional. Nak menumbangkan kerajaan Barisan Nasional ini bukan satu perkara yang mudah. Jadi dengan adanya Tun Dr. Mahathir ini bersama, kekuatannya itu nampaknya begitu kuat. Dan rakyat yakin gelombang yang dibawa itu gelombang cukup kuat. Pasti kapal yang dikemudikan oleh Barisan Nasional ini akan karam. Itu yang saya nak. Apa yang menyedihkan rakyat di luar sana, kerana perkara ini masih lagi baru, masih lagi segar di dalam ingatan. Apabila Tan Sri dipecat, Datuk Seri Mukhlis dipecat daripada UMNO, mereka dilabel oleh UMNO sebagai pengkhianat kepada UMNO. Dan kini perkara yang sama, episod yang lebih kurang sama, cuma daripada parti berbeza. Kenapa perkara ini boleh berlaku, bro? Bila rakyat melabelkan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai pengkhianat kepada Parti Bersatu pula. Ini secara logiknya. Secara logiknya, saya harap bro menjawab, tak nak menjawab atas kapasiti parti pun tak apa, atas kapasiti peribadi. Pada pendapat saya, kita harus lihat kepada siri-siri perjumpaan dan sebagainya yang diadakan. Sebab kita tahu perkara ini tidak akan berlaku melainkan ada beberapa siri-siri perjumpaan, mungkin sesi dialog diadakan di antara parti-parti yang berkenaan dengan Parti Bersatu. Dan tentunya ada juga pihak-pihak ataupun pucuk-pucuk pimpinan tertinggi parti terlibat di dalam siri-siri perbincangan. Mungkin saya tidak tahu apa yang sebenarnya, tetapi secara teorinya apa yang saya boleh andaikan adalah mungkin agenda
penyatuan bangsa dan agama itu menjadi teras di dalam penyatuan yang kita lihat pada hari ini. Mungkin ada beberapa perkara yang terjadi pada kerajaan yang lepas yang telah mendorong beberapa pakatan yang boleh saya kata yang terlibat di dalam langkah Sheraton itu mengambil keputusan untuk bersama. Tetapi ianya juga adalah tidak adil jikalau kita ingin meletakkan kesalahan itu sepenuhnya kepada Presiden Parti ataupun kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sebab kita lihat pada hari ini ada juga pihak-pihak yang menyalahkan Tun. Mengapa Tun meletakkan jawatan pada hari tersebut? Mungkin benar apa kata Tuan ABY sebentar tadi, mungkin perasaan serta emosi Tun pada ketika dan waktu itu agak terganggu dengan apa yang telah berlaku. Tetapi kita juga harus lihat pada konteks secara keseluruhannya. Apabila kita teliti semula, kita segala yang berlaku ini ada puncanya. Puncanya adalah kita lihat beberapa siri desakan-desakan yang diadakan daripada pimpinan Pakatan Harapan itu sendiri yang saya kira telah membawa perkara ini ke tahap di mana ia berada pada hari ini. Dan untuk kita memberikan satu tanggapan bahawa terdapatnya konspirasi daripada dalaman parti dan sebagainya ni, sebagai orang luar, saya tidak berani memberikan sebarang komen terhadap perkara itu. Tetapi kalau melihat kepada agenda dan inisiatif ataupun pakatan yang mereka lakukan ini adalah bertujuan demi kelangsungan bangsa, agama dan negara itu sendiri. Mungkin ini antara agenda yang ingin dibawa. Tetapi adakah ianya bertentangan dengan prinsip yang Tun ingin tetapkan? Ini adalah perkara yang berbeza. Jadi saya berpendapat apa jua yang berlaku, peralihan kuasa kerajaan dan sebagainya ini berlaku berlandaskan mengikut demokrasi berperlembagaan. Maka ianya tidak bertentangan dengan amalan demokrasi. Tetapi caranya, mekanismanya dengan pakatan-pakatan tertentu ini adalah menjadi persoalan. Adakah abang setuju bang dengan tentang UMNO bersatu dan PAS bergabung di atas tiket? Saya nak pakai perkataan tiket sebab PAS pun dia punya Islam pun kita pun tahu menyelam banyak. Okey, abang bersetuju demi agama dan bangsa selagi ada pimpinan-pimpinan UMNO yang terpalit dengan berpuluh kes di mahkamah? Saya nak kata setuju, memang saya tak setuju. Sekarang ni apa yang Saudara Rais kata, nakkan perpaduan yang dipanggil perpaduan apa? Nasional. Pakatan Nasional. Pakatan Nasional. Yang dikata, kenapa mesti nak buat sedangkan kita dah ada kerajaan Pakatan Harapan? Pakatan Harapan. Kenapa kita mesti keluar daripada Pakatan Harapan? Dan kita keluar daripada Pakatan Harapan ini nak bergabung dengan siapa? Siapa? Parti UMNO. Ya, ini yang kita tentang dulu. Kena kleptokrat. Ya, yang orang tuduh penyamuk itu apa yang diperkatakan. Bukan sekadar Tun yang bercakap. Tan Sri Mahyudin pun bercakap. Datuk Sri Mukris pun bercakap. Semua pemimpin bercakap. So kenapa kita tinggalkan Pakatan Harapan nak bersama dengan Pakatan Nasional? Dengan siapa? Ini kita kena fikir. Dah kononnya secara Rais kata tadi, dia kata kita nakkan perpaduan bangsa. Agama. Bangsa mana? Agama mana? Bangsa berbilang kaum. Majoriti Melayu. Okey, bangsa Melayu. Kalau kita lihat, kalau kita tengok UMNO bersatu, lagi apa? PAS. Oh, kononnya ini okey, Pakatan Melayu. Tetapi yang dikatakan Pakatan Harapan ini tidak membelakangkan Melayu, tidak Melayu. Siapa yang bercakap? Pembangkang yang bercakap. Sepatutnya kita tak perlu keluar, kita bertahan. Kita perjelaskan. Saya yakin dan percaya Tun Dr. Mahathir memimpin Pakatan Harapan bukan senang-senang. Dia nak gadaikan bangsa dia Melayu. Dia nak gadaikan agama dia Islam. Beri keyakinan kepada Tun Dr. Mahathir. Yang menjadi keheranan saya, kenapa mesti kita keluar? Itu yang saya heran. Kenapa mesti keluar? Dan kita keluar bersama siapa? Tadi soal SD kata, kita cukup, ahli parlimen cukup. Saudara Rais kata, mungkin dia tak tahu, dia di luar. Tak apalah, kita ini persepsi kan.
Dia katakan berapa? Dalam tu saya tengok dia kata 36 ahli parlimen bersatu, bersetuju Tan Sri Mahyudin Yassin diangkat menjadi Perdana Menteri. Itu tu saya cakap parti lain. Parti bersatu. Parti bersatu yang ada kerusi dia, yang betul kekal 13 awal. Seorang dah jadi arwah. Tinggal 12. Campur dengan UMNO masuk 14. 14. Okey, campur lagi mana datang ni? Sampai 36 ni. Okey, itu satu. Yang 13, yang 12 ni, 13 ni tinggal 12. Tun Mahathir tak sign. Mukhlis tak sign. Syed Saddiq tak sign. Macam mana kita boleh percaya benda-benda macam ni? Dah diperjelaskan. Kita heran. Jadi janganlah sampai orang anggap kita ni berbohong, menggunakan sesuatu untuk kepentingan kita, sehingga akhirnya apa jadi? Kita bergabung dengan, kita tinggalkan pakatan, perpakan dalam pakatan. Kita bergabung dengan pembangkang. Hari ini kita dengar apa cerita pembangkang. Johor awal-awal dah tewas. Tumbang. Di mana kehebatan kalau kita nak memelihara parti, kita nakkan parti kita kuat, hak kita jangan bagi pada orang. Ini awal-awal lagi Menteri Besar Johor daripada bersatu lepas kepada UMNO. Dan Melaka dah jadi kacau bila. Perak kita hanya ada satu. Aduh daripada bersatu. Saya yakin akan hilang. Begitu juga dengan Kedah. Itu pasal Tun kata fikir habis-habis, jangan keluar daripada Pakatan Harapan. Kerana kita nak pertahankan ni, sebab Tun ni dia berpandangan jauh. Dia sebelum bertindak dia fikir dulu. Kita tak mau, kita buat dulu baru nak berfikir, tak guna. Macam hari ni saya boleh katakan secara peribadi, kita bertindak melulu. Akhirnya bagaimana kalau betul konsep kita nak jaga parti, hari ini bagaimana perasaan ahli-ahli parti? Hak kita, Menteri Besar Johor lepas, Melaka kononnya nak bagi pada bersatu, hanyut. Mungkin akan hanyut. Hari ini sepatutnya besok akan sumpah, Ditangguhkan. tapi ditangguhkan kepada minggu depan. Kekecohan berlaku. Di Perak dah berbunyi. Di Kedah saya tak tahu lagi. So di Selangor khususnya, terang-terang Pakatan Harapan tolak pimpinan bersatu. Kita ini expo di sana, Datuk Rashid hanyut. So apa yang dikatakan tindakan kita itu untuk menjaga parti. Itu pasal saya sering berkata kepada generasi muda, berfikir dahululah sebelum bertindak. Apa salah kita mendengar cakap orang tua? Orang tua kata kalau kita tak dengar cakap orang tua, kita lawan cakap orang tua, kalau tak patah ringkan. Ini dah berlaku. Bukan saya nak mundur, tidak. Saya juga sayang presiden saya, kerana dia presiden parti, banyak yang berkorban. Tetapi dalam tindakan-tindakan ini kita harus melihat sebagai seorang presiden, Tan Sri kena melihat kelilingnya siapa. Kenapa benda ini mesti berlaku? Dan saya tengok hari ini Syed Hamidi sudah mula menuntut untuk jadi timbalan Perdana Menteri. Itu dalam kita bincang soalan lain lah. Soalan lain. Soalnya kita kata tu tadi SD ni cukup. Saya heran macam mana boleh kata SD itu cukup. Okey bang, saya nak bagi pada Bro Mahathir kita. Viral sehari dua ini cukup viral video-video ucapan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang diviralkan kembali oleh rakyat marahan. Di sini timbul ketidakkepercayaan itu. Di sini bila mana ucapan-ucapan video daripada Tan Sri Muhyiddin yang mengecok, melabelkan UMNO itu sebagai parti yang paling korup di dunia. Di mana kalau kita sayangkan parti, adakah itu mesej jelas kepada rakyat bagaimana rakyat nak mempercayai kita di masa akan datang? Sama ada survival party ini boleh bertahan dengan apa yang ABY cakap tadi itu, bila Johornya tumbang, di Selangornya pun tumbang, di Melaka pun disingkirkan. Adakah survival party ini dengan keahlian 300,000 nak menentang UMNO dengan 3 juta ahli? Pandangan bro. Pertama sekali, saya ingin kita kembali kepada naratif, iaitu untuk memperkukuhkan semula parti bersatu. Bukannya kita fokus kepada presiden parti ataupun keputusan pengurusi parti. Tetapi tujuan utamanya adalah untuk mereka kembali bersatu. Kerana pada hari ini keadaannya ialah kita adalah parti pemerintah.
Kita adalah parti yang menerajui kerajaan negara pada hari ini. Kerajaan mana? Kerajaan pusat ke kerajaan negeri? Kerajaan pusat. Pada buat waktu ini Kerajaan yang pusat. saya kira adalah kerajaan pusat. Kerajaan sebelum ni pun kerajaan pusat juga kita pimpin. Ada beberapa kerajaan negeri. Tapi sekarang ni kita dapat kerajaan pusat, kerajaan negeri kita hilang. Saya bersetuju dengan apa yang Tuan ABY sebutkan. Tetapi Hari ni kita santai, kita dengar dulu suara orang muda dulu. Okey, jawab bro. Tetapi yang kita tengok kalau daripada konteksnya, Tan Sri, saya bukan menyebelahi Tan Sri, tetapi saya ingin mencari titik pertengahan untuk kita kembali bersatu di bawah Soalan parti tu kita. ada yang terakhir. Saya nak pandangan-pandangan itu. Jadi kembali kepada apa yang Tuan Fazli tanyakan tadi tentang Memperkukuhkan parti. Sedangkan kita makin hilang negeri. Di mana timbul kepercayaan terhadap apa yang tentang penularan video dan sebagainya. Bagi saya, politik ini adalah sesuatu yang amat dinamik, yang amat besar, amat besar politik ini sebenarnya. Jikalau kita lihat musuh pada satu ketika dulu Tun Dr. Mahathir dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim juga adalah seteru politik yang begitu hebat. Sebelum itu, terima kasih kepada YB Nur Hizam Hassan daripada DAP yang di Melaka yang berhijrah ke Pakatan Nasional. Terima kasih kerana menonton. Okey, sambung bro. Jadi apa nama ni, kalau kita lihat daripada konteks perbezaan pandangan dan sebagainya, pada satu ketika dahulu Datuk Seri Anwar juga pernah menjadi seteru Tun Mahathir, begitu juga dengan YB Lim Kit Siang dan sebagainya. Pada waktu dan ketika itu ideologi mungkin berbeza, tetapi pada hari ini di dalam tempoh masa yang ada, keputusan harus diambil dan keputusan telah diambil. Keputusan telah diambil. Maka apa seterusnya? Itu yang penting bagi kita. Tentang soal, betul, saya amat bersetuju, kita kehilangan beberapa buah negeri, tetapi kita belum lagi mendapat satu penjelasan yang daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang menangani kerisauan ini. Ini yang saya rasa kita perlu juga memberikan sedikit ruang kepada Tan Sri untuk tampil, memperjelaskan. Mungkin di peringkat selepas diadakan mesyuarat khas Majlis Pimpinan Tertinggi, mungkin mereka boleh bersama-sama mengeluarkan kenyataan, mungkin mereka boleh membuat satu keputusan pada ketika itu untuk menyampaikan kepada rakyat apa yang telah berlaku. Jadi setakat hari ini kebanyakannya masih berdasarkan pada teori apa yang akan berlaku, kabinet yang bakal ditubuhkan ini adakah akan dinaungi oleh orang-orang yang terlibat dalam rasuah, salah laku, yang di mana imej mereka ini telah memang tercalar. Pada konteks yang saya lihat secara peribadi, melihat kepada kepimpinan ataupun kewibawaan yang ada pada Tan Sri Muhyiddin Yassin ini, selaku seseorang yang pernah juga memegang jawatan tertinggi di dalam kerajaan satu masa dahulu, beliau setentunya tahu menilai, ya, apabila diterimanya Blok UMNO itu secara keseluruhan, maka dia juga akan membuat keputusan, bukanlah mereka-mereka yang terpalit seperti Datuk Seri Najib. Tapi saya rasa saya nak selit sikit, bro mesti setuju bila bro sebut dengan pengalaman yang ada, tetapi bro sebut tadi kita adalah demokrasi. Bila demokrasi, siapa yang banyak seat, orang tu yang akan menguasai. Bagaimana bro kata dengan pengalaman, sedangkan Tun Dr. Mahathir pun agak sukar Tuan ABY kita untuk mencari titik persamaan ketika di dalam Pakatan Harapan, namun kerana berbalik pada pengalaman. Kepada Tuan ABY, menang sorak Kampung Tergadai, apa yang dikatakan Marhain, adakah Tuan ABY bersetuju? Betul, saya setuju. Maknanya sekarang ni menang sorak Kampung Tergadai. Saya nak tanya, masa nak buat Pakatan Nasional ni, adakah Tan Sri sudah berbincang betul dengan Zaid Hamidi? Sudah berbincang betul dengan Adi Abang? Kalau betul berbincang dan dilantik sebagai Perdana Menteri, sepatutnya Zaid Hamidi dengan Adi Abang akan dengar cakap Tan Sri, kerana dia Perdana Menteri. Betul. Tetapi bagaimana Johor boleh terlepas? Bagaimana hari ini orang UMNO di Melaka berompak-ompak mengatakan dia lebih layak untuk jadi
Sepatutnya ini yang you kata tadi, yang Mahathir kata tadi, Tan Sri ada pengalaman dan mungkin ada orang hormat dia. Sekarang dah nampak macam tak ada hormat. Saya sayang presiden saya. Betul tak? Betul, kita semua sayang. Parti saya. Tapi saya rasa kecewa bila orang tidak hormat presiden saya. Tapi inilah langkah yang kita lihat bahawa yang orang kata lebih berhati-hati dalam membuat sesuatu keputusan. Dan ya, kita kata tadi boleh kita cari jalan pendekatan untuk berbaik balik parti. Saya yakin dan percaya. Sayangnya rakyat dan juga ahli kepada Tun tidak berubah. Itu saya bersetuju. Dilihat secara persepsi, maknanya pimpinan Bersatu menolak Tun, maknanya mengenepikan Tun dan mengangkat Tan Sri sebagai calon. Rakyat akan rasa kecewa. Di situ bukan perkara mudah. Tapi pengalaman abang, ini kita balik kepada untuk mencari titik tolak. Adakah masih ada ruang dan jalan untuk disatukan kembali antara Tun Dr. Mahathir bin Mohamad dan juga kepimpinan Majlis Tertinggi? Saya nak sebut Majlis Tertinggi, bukannya Tan Sri Muhyiddin. Saya letak Tan Sri Muhyiddin tepi dulu. Pimpinan Majlis Tertinggi ni. Tanya saya? Ya bang. Saya rasa tak nampak. Tak nampak jalan. Tak nampak jalan. Sebab ialah bertindak tanpa berfikir. Sebab Tun dah nasihat sehingga sebab dan menitiskan air mata dalam suara. Jangan keluar dulu. Dengarlah jangan keluar dulu. Sebab Tun sudah pauli ke hadapan. Dia dah baca apa yang akan berlaku. Dan kalau ini yang kita lakukan, kita akan kehilangan ini. Saya tertarik dengan apa followers setia Inspirasi Ku Mahathir yang membuat sifil mudah. Saya nak tanya Bro Mahathir ya. Sifil mudah itu dari segi sudut 30 seat. Bukan seat UMNO, bukan seat PAS dan lain-lain. 30 seat yang ada pada Bersatu. Original dari asal Bersatu hanya 6 yang tinggal. 14 yang lompat daripada UMNO berhijrah ke Bersatu. Yang 10 lagi itu wallahu alam, borang pun sampai atau tidak, yang dikatakan geng Azmin ini telah menyertai Bersatu. Di situ dari sudut Bersatu itu sendiri, adakah kita boleh yakin sekarang bila kita bergabung dengan UMNO, yang 14 daripada lompat parti ini adakah akan bersama dengan Tan Sri? Pada pendapat saya, adakah mereka akan bersama dan sebagainya, ini adalah perkara yang saya rasa saya tidak dapat memberikan komen. Sebab apabila kemasukan ahli-ahli UMNO ini sebelum ini juga yang saya dapat lihat sebagai orang luar, sekali lagi saya bercakap, sayap Armada adalah sayap yang berkecuali. Kami ini akan dimaklumkan tentang apa jua yang telah diambil keputusan dan sebagainya. Saya tak setuju. Selepas sekarang saya bangkang pula. Minta maaf penonton. Ini saya bangkang. Sebab Ketua Armada telah membuat ketetapan menyokong kepimpinan Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, bukan berkecuali. Okey, sambung bro. Memang kami di dalam Armada juga bersepakat bahawa kami menolak kemasukan UMNO ini secara en blok. Kami menolak pada dasarnya. Tetapi apabila perkara yang telah berlaku ini adalah berlakunya di luar jangkaan. Apabila ia berlaku di luar jangkaan sebagai esko yang sekadar berada di bawah sayap, apalah sangat yang boleh kami lakukan? Maka kami tidak ingin mengeruhkan lagi keadaan dan kami akan berusaha. Ini komitmen kami yang mana ingin melihat Tun Mahathir dan Tan Sri Muhyiddin Yassin bersatu semula. Wa ima apa jua perbezaan pendapat, ini adalah perkara yang boleh diselesaikan. Jikalau Datuk Seri Anwar, seperti yang saya katakan tadi, saya tak sempat habiskan tapi saya nak katakan semula, jikalau Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga YB Lim Kit Siang yang begitu mempunyai pelbagai isu yang bersama dengan Tun Mahathir satu ketika dulu, boleh bersama selepas 18 tahun dan sebagainya,
kita lihat apa yang berlaku di antara Tan Sri dan Tun ini adalah bagaikan anak dan bapa. Apa yang berlaku ini. Sebab jikalau kita lihat daripada keseluruhan yang apa yang berlaku ini, saya tidak lihat ruang dan peluang untuk kita menyalahkan mana-mana pihak. Apa yang berlaku adalah demi kepentingan parti, kepentingan negara. Kedua-dua kepimpinan ini telah meletakkan negara sebagai keutamaan, rakyat sebagai keutamaan. Itulah punca kepada apa yang berlaku. Tetapi saya setujulah dengan ayat Rais ni. Mahathir Rais. Sebab benda itu patutnya kita bercakap sebelum membuat keputusan. Sekarang keputusan sudah dibuat. Tinggal dah jatuh, pecah, retak. Macam mana you nak cantumkan? Ya, kita bercakap dengan kita bercakap dengan sedap. Kita cantumkan satu. Kenapa kita tidak fikir sebelum kita berpecah? Kenapa kita mesti nak pergi cantumkan benda yang dah pecah? Kan lebih baik kita jaga sebelum dia pecah. Kenapa? Kita dah buang masa. Kita dah buang masa. Pada saya sekarang paling senang, kita sudah melakukan kesilapan. Bagaimana kita nak meletakkan kepercayaan kepada parti, kepada pimpinan parti? Sebab dia kita pemimpin membuat keputusan tanpa berbincang dengan secara detail. Kenapa terburu-buru? Kenapa terlalu cepat membuat keputusan? Dan lagi satu, kenapa kita tak dengar nasihat orang tua? Untuk di pengalaman dia banyak. Saya tak fahamlah. Allah panjangkan umur Tun, beri kesihatan yang baik kepada dia, beri pemikiran yang baik. Bukan setakat orang Malaysia, orang dalam negara yang hormat dia, yang respect dia. Dunia respect dia. Kenapa kita tak boleh respect dia? Kenapa kita tak melihat? Saya rasa syukur alhamdulillah lah, saya duduk dapat banyak ilmu saya belajar. Nah, itu pasal kita kata, saya berpegang lah, saya cakap terang kepada anak muda, jangan terburu-buru. Ya? Orang tua banyak makan garam, dia tahu masih di mana gula, dia tahu. Tetapi kita jangan cepat mengatakan betul, kita rasa kita betul. Itu pasal dalam Islam kata kita kena ikut hukum kita, jangan ikut hukum akal. Kalau kita ikut hukum akal, Rais kata dia betul, hukum akal saya kata saya betul, hukum you kata you betul. Tetapi kata hukum kita, tidak ada satu kitab itu yang betul. Maknanya satu aliran, satu pendapat, satu matlamat, satu tujuan. Tapi dalam soal nak menyantumkan semula itu, kenapa kita tak fikir? Saya kata lebih baik kita memelihara sampai ada penyakit. Bila ada penyakit kita teruk. Jaga jangan sampai kita sakit. Kalau nak sakit nanti dah teruk nak jaga. Jadi saya sebagai bukan orang parti, cuma pejuang Tun Dr. Mahathir bin Mohamad sejak Tun Dr. Mahathir daripada UMNO lagi membawa hingga ke Bersatu. Apa yang kami dapat respon daripada melalui WhatsApp followers kami, pengkhianatan ini bukan hanya berlaku di dalam parti, tetapi rakyat, pengundi-pengundi, majoriti pengundi rakyat Malaysia ni non-partisan, mereka pun rasa undi mereka dikhianati. Ya, kesilapan awal itu telah agak mungkin kita boleh pakai misunderstanding ke apa segalanya, tetapi dia orang melihat apabila Pakatan Harapan melalui Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah bersetuju pada hari Jumaat untuk mencalonkan semula Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, kenapa Bersatu tidak menyambut tangan itu? Pandangan bro di situ. Ini pandangan parti, tapi marahain melihat kenapa Presiden parti dan pimpinan tidak menyambut. Sepatutnya kembali bertaut. Walaupun dah keluar daripada Pakatan Harapan, masih lagi boleh bergabung. Seperti mana yang berlaku di Kedah sekarang ini. Bersatu dah keluar daripada Pakatan Harapan, tapi di atas semangat setia kawan demi negara dan undi rakyat itu. Komen bro tentang tu? Macam yang saya katakan tadi, mungkin saya amat bersetuju dengan apa yang Tuan ABY katakan tadi. Mungkin keputusan yang diambil itu tidak mewakili majoriti yang ada. Okey, macam saya kata saya tidak dapat nak komen sepenuhnya berkenaan dengan perkara ini sebab
yang berada di dalam mesyuarat itu adalah Tuan Abu Bakar Yahya itu sendiri. Beliau sendiri berada di dalam tu. Baru hari ini pun saya dapat sedikit pencerahan tentang apa yang telah berlaku dan sebagainya. Tetapi jikalau kita pegang semula kepada macam kata tadi Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menyokong Tun dan sebagainya, tetapi kita lihat ada juga berlakunya satu waktu yang di mana Pakatan Harapan itu sendiri apabila mereka telah memberikan sokongan padu kepada Tun, tetapi pada keesokan harinya selepas Tun mengeluarkan kenyataan bahawa beliau berhasrat untuk mengadakan satu kerajaan perpaduan tanpa melibatkan parti maupun ideologi parti, perkara ini telah mendapat tentangan daripada pemimpin Pakatan Harapan itu sendiri. Bagaimana pula dengan bersatu? Tidak, biar saya habiskan yang itu dulu. Okey, telah mendapat tentangan daripada Pakatan Harapan itu sendiri. Ini telah diperjelaskan oleh Tun Dr. Mahathir itu sendiri, Tun Dr. Mahathir sendiri di satu sesi perjumpaan di Yayasan Kepimpinan Perdana. Pada waktu dan ketika itu, jikalau Pakatan Harapan benar-benar memberikan kepercayaan kepada Tun, hari ini mungkin situasi agak berlainan. Tetapi pada waktu dan ketika itu timbul juga satu perasaan ragu-ragu di antara pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan. Soal bersatu tidak kembali bertaut itu adalah satu perkara yang berbeza. Kerana pada konteks yang berlaku pada hari itu, pada pendapat saya dan pada pandangan saya ialah Tun Pengurusi telah meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri dan beliau juga telah meletakkan jawatan sebagai pengurusi. Dan apabila kita tengok siri-siri berita-berita yang keluar pada ketika itu adalah kenyataan yang berbeza-beza setiap jam. Ini yang saya katakan tadi. Untuk kita bertanya kenapa dan mengapa, ianya haruslah datang daripada pimpinan seperti apa yang dikatakan oleh Tuan ABY tadi. Jadi ini perkara ini penting. Bukan saja kita lihat kepada kenapa seolah-olah bersatu ini tidak mahu bersatu, tetapi kita juga pada masa yang sama mungkin pucuk pimpinan parti iaitu Tan Sri maupun MPT berasa sokongan ditarik balik kepada Tun Mahathir. Maka bagaimana kita ingin memberikan kepercayaan kepada mereka ini pula? Sedangkan kalau kita lihat sebelum ini desakan atas desakan, tekanan atas tekanan diberikan kepada Tun Mahathir untuk beliau meletakkan satu tarikh bila beliau boleh meletakkan jawatan. Tapi perkara itu telah diselesaikan pada 21 hari bulan Jumaat mesyuarat Majlis Presiden. Tetapi macam yang kita tahu benar telah diselesaikan. Tetapi apa yang kami dimaklumkan di dalam mesyuarat Esko Armada Nasional, perbincangan Pakatan Harapan, saya tidak pasti kalau Tuan ABY ada, tetapi YB Syed Saddiq berada di dalam mesyuarat tersebut. Mesyuarat tersebut berlangsung dalam keadaan yang tegang. Betul. Ya, berlaku pertegangan, perbezaan dan sebagainya di dalam mesyuarat tersebut. Jadi saya tidak berada di dalam satu posisi untuk memberikan satu jawapan jelas tentang apa pula yang berlaku di dalam majlis presiden tersebut. Tapi sambung. Soal apa yang berlaku dalam Presiden 21 hari bulan. Pada 21 bulan, memang betul ketegangan berlaku. Akhirnya ketegangan itu jadi kendur. Inilah kehebatan Tun Dr. Mahathir. Kehebatan Tun Dr. Mahathir, kendur. Dan akhirnya semua setuju untuk Tun terus jadi Perdana Menteri. Sehingga kan Tun kata tidak ada tarikh untuk dia meletak jawatan. Tidak ada tarikh, tidak ada waktu. Jadi kenapa kita nak ragu? Dan di situ menunjukkan dalam pimpinan Pakatan Harapan itu akur kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri masa itu. Tun boleh handle semua tu, tak ada masalah. Yang kita ni menggelabah kenapa? Okey bang, kita pun ada masa di hujung-hujung siaran kita. Cepat ni. Apa nama petanda apabila Kerajaan Negeri Selangor 4 Adun tolak Datuk Rashid telah membuat kenyataan menyokong kepimpinan Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Itu satu bab saya nak abang kupas secara ringkas. Yang paling ramai marahan di luar sana paling menghormati keputusan tegas, konkret dan tidak berubah daripada Parti Warisan Datuk Seri Syafiee Apdal menegakkan beliau tetap dulu kini selamanya menyokong Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Kenapa kepimpinan bersatu tidak mampu buat seperti mana kepimpinan Parti Warisan bang? Ya.
Terima kasih. Ini soalan penghujung kan? Soalan penghujung. Tak puas lagi, tak habis bercakap banyak ni. Di sini kita melihat bahawa apa yang dilontarkan oleh 4 adun daripada Selangor. Begitu juga dengan support datang daripada Syafiq Abdal. Syafiq Abdal. Saya yakin bahawa Tan Sri Mahyudin akan runsing, akan rasa tergugat kedudukannya sebagai Perdana Menteri. Dan kita melihat bahawa 4 adun daripada Selangor. Saya yakin lepas ini beberapa adun akan menyokong. Saya dah dengar beberapa adun akan menyokong. Dan Syafiq Abdal sudah kata saya tetap menyokong Dr. Mahathir Mohamad. Dan bagaimana keadaan Tan Sri untuk memimpin negara, sedangkan Zahid Hamidi sudah bercakap dengan pimpinan PAS, kita kena kongsi kuasa di Kelantan dan Terengganu, sedangkan PAS kata tak boleh. Pergeseran telah berlaku. Bagaimana sebagai seorang Perdana Menteri nak menenangkan antara tiga-tiga parti yang besar? Dan saya bukan apa, saya sedihlah melihat perkara ini. Kalau Tan Sri itu dengar cakap Tun dan kita MPT dengar nasihat Tun, insya-Allah benda ini tak berlaku dan kita boleh perkukuhkan parti. Dan kepada penerbit dan pengarah di masa dah tu, soalan terakhir pendek. Ini di luar konteks. Di luar konteks apa yang berlaku. Sebelum ini pembangkang, iaitu UMNO dan PAS, kini dah jadi kerajaan, mengatakan Tun Dr. Mahathir di-remote oleh DAP. Ini soalan yang Pak tak dengar. Memanglah banyak yang diluarkan. Itu pembangkang yang bercakap. Tetapi bersatu mesti tahu apa yang diremote oleh DAP. Saya nak tanya, sekali ini bukanlah saya nak menyebelahkan DAP ke nak menyalahkan sesiapa. Betul tak? Kalau tuduhan itu dilontar kepada Tun Dr. Mahathir, saya yakin Tun Dr. Mahathir tak boleh dikontrol oleh sesiapa. Sedangkan Tun sendiri cakap bahawa Lee Kuan Yew sebagai Menteri Kewangan, apa pun dia buat, dia kena rujuk dengan Tun Dr. Mahathir. Betul tak? Tetapi ini tuduhan pembangkang. Pembangkang punya isu untuk memecah belahkan Pakatan Harapan, memang isu. Tetapi yang kita terperdaya dengan pembangkang ni kenapa? Itu yang menjadi masalah. Sedangkan Tun tak ada masalah apa. Dia nak pimpin, dia boleh kontrol, dia boleh jaga, dia boleh akur. Kalau kita lihat dalam mesyuarat Pakatan Harapan itu, Majlis Presiden Pakatan Harapan, Tun kata semua setuju dengan dia. Bila dia nak letak jawatan, tak tentu tarikh dan masa. Ini apa lagi? Cerita-cerita yang kata DAP menekan Tun Mahathir, tunduk bawah DAP, Tun Mahathir tunduk bawah DAP, itu tak betul. Saya sering bersama dengan Tun. Betul ke Tun? Tun kata tak. Tun kata dia orang dengar cakap saya, dia akan ikut. Dan Tun nak susun satu persatu. Ini yang kita mungkin dengar pembangkang, hancurlah kita. Sekarang ni kalau kita nak ikut, kita masih jauh lagi. Kalau sampai kata Tun nak lepas APEC bulan 11, ada peluang lagi. Apa nama ni yang dipanggil, apa nama ni, ada jatuh kuasa kampung, ada peluang di bawah Pakatan Bersatu. Sekarang habis mereka. Lucut jawatan mereka. Mereka kecewa. Mereka kecewa. Hilang punca pendapatan dan sebagainya. Sekarang ni persepsi meletakkan bahawa Perak akan hancur, Kedah akan, ya kalau macam ni sikap dia orang, mufakat macam mana kawan pun, Datuk Seri Muklis saya rasa tak boleh bertahan di Kedah. Pejabat tak boleh bertahan di Perak. Dan nak kata Tun Mahathir mengikut telunjuk DAP, Tun kata Perak Menteri Besar datang daripada satu, walaupun satu seat DAP Akur. Kedah Akur. Johor Akur. Apa lagi? Macam mana tuduhan kata dia? Itu tuduhan pembangkang. Yang kita terpengaruh dengan pembangkang. Kenapa? Ini saya tak boleh nak cakap lagi dah. Yang pentingnya sekarang ni, benda dah retak. Bukan nak belah. Bukan dah retak, dah pecah. Dah pecah. Tun Mahathir dah tak ada jadi Perdana Menteri. Kalau you bawa ke sidang Dewan, hari ni kita tengok Dewan dah tangguh pula. Lagi teruk kita. Sekarang ni dah dekat seminggu dah ni jadi Perdana Menteri. Berapa hari dah? 4 hari? 5 hari? Kabinet tak susun lagi. Adakah sengaja dilambatkan ataupun tak boleh disusun? Ini semua persepsi di luar. Betul. Kalau lagi lama lagi dah, negara kita hurah apa jadinya? Bukan hurah apa? Pemikir rakyat, mungkin saham jatuh, ringgit jatuh, apa semua. Orang nak menyangka tak ada. Sebab kerajaan tak ada. Negara tak ada kerajaan. Ini kena susun. Boleh ke Tan
substansi susun dengan segera. Dengan perbalahan antara saya dengar pula ni minta maaf cakap Hishamuddin pun nak jadi timbalan Perdana Menteri. Zahid Midi pun nak jadi timbalan menteri. Ada juga yang saya dengar pula bunyi Ismail Sabri pula nak jadi timbalan Perdana Menteri. Ni macam mana ni? PAS dah tentu janjinya dia kata dia nak Haji Ali jadi timbalan Perdana Menteri. So bagaimana nak pada saya tak tahulah kalau transisi formula. Jangan lupa lagi Azmin Ali juga nak jadi timbalan Perdana Menteri. Azmin Ali itu saya tak tahu, tapi Azmin Ali ni dah masuk bersatu ke belum? Kita kena hormatlah Sri Sagung, tak ada cakap apa pun. Dalam parti Sri Sagung ada dia bercakap apa-apa Sri Sagung belum bercakap. Kita tengok dalam UMNO pun Sri Sagung bercakap. Betul tak? Bersatu kena dengar. Sri Sagung kata belum ada lagi Azmin punya grup isi borang menyertai bersatu. Dan pernyataan itu mesti diputuskan dalam mesyuarat majlis tertinggi. Nah, itu yang saya nampak. Tapi yalah, kita kena fikir sama. Saya nak sentuh sikit apa yang Tuan ABY katakan tadi, bahawa beliau melihat perpaduan di dalam parti ini sudah retak. Tetapi saya percaya anak-anak muda, Sri Kandi, termasuk ahli-ahli parti juga, ini bukanlah salah satu yang mereka inginkan, tetapi sudah tentu mereka mahukan penyatuan semula. Pemimpin-pemimpin kita waima apa saja yang telah berlaku. Bro yakin? Saya yakin. Saya yakin anak-anak muda, Sri Kandi, ahli, inilah yang sebenarnya akan umbi mahukan. Mahukan mereka, mahukan pemimpin-pemimpin kita berjiwa besar, kembali dari danding. Saya berpendapat, saya setuju dengan Tuan ABY tadi. Dia katakan tentang sudah tidak boleh perkara ini sudah berlaku di luar. Begitu juga saya katakan, saya bukan ingin mengungkit perkara yang lama, tapi mengambil perkara yang lama sebagai satu contoh. Kan? Kita lihat perbalahan di antara Datuk Seri Anwar dan Tun Mahathir ini. Kita lihat ini adalah yang the battle of the century. Ini sudah tidak boleh berlaku. Kelainan parti. Tetapi permulaannya itu, jika tanya saya, keretakan itu bermula daripada apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim memangku jawatan timbalan Presiden UMNO. Tetapi pada hari ini demi kepentingan rakyat, mendahulukan rakyat, mereka dapat bersama. Apabila kita meletakkan kepentingan rakyat melampaui pemikiran ideologi kita, insya-Allah saya percaya kita akan dapat menyatu padukan mereka semula. Tetapi ahli majlis pimpinan tertinggi berperanan tinggi untuk membawa mereka mendapatkan. Jikalau sebab ini tiada satu keputusan majoriti diambil, tetapi saya percaya jikalau diadakan pada waktu ini, haruslah ada satu keputusan majoriti. Jadi kita kena hentikan segala salah menyalah di antara parti, sebab yang kita lihat hari ini yang terkesan bukan Pakatan Harapan, yang terkesan bukan Perikatan Nasional, tetapi yang terkesan adalah Parti Bersatu kita ini sendiri. Ini mewujudkan kem-kem tertentu yang tidak sihat bagi ahli parti, yang merugikan. Kita bercakap secara retorik sebenarnya. Tapi sebenarnya benda ini berlaku. Kerana berlakulah kita hendakkan. Kita teruskan lagi, kita bagi masa lagi kepada kerana ianya berlaku, maka kami menyarankan, kami menyeru, malah di dalam kenyataan saya semalam bersama Ketua Armada Terengganu, kami memohon kepada ahli-ahli parti untuk, kepada pucuk pimpinan parti untuk berjiwa besar, mengadakan mesyuarat, bincang apa yang saya percaya tiada masalah yang tidak boleh diselesaikan. Kalau kita tidak mencari jalan untuk menyatu padukan mereka semula. Mungkin ada hujah-hujah daripada pihak Tan Sri dan hujah-hujah daripada pihak Tun dan sebagainya. Saya menyanjung, saya amat mencintai. Nama saya sama dengan nama Tun. Hati saya dengan Tun tidak boleh. Ini. Sekarang ni tidak. Tak soal. Sekarang ni kita nak merungkai kekusutan. Merungkai kekusutan. You nak cuba orang berdamai. You tak tahu apa punca berdamai. Kalau orang pun pergi ambil isteri orang lain buat apa, nak berdamai macam mana? Itu isteri dia. Betul tak? Sekarang ni kita kena tahu, kita kena rungkai balik. Nak menyusun semula bagaimana? Apa punca? Tapi pada pendapat saya pula betul. Itunya adalah keputusan itu dibuat oleh ahli majlis pimpinan tertinggi. Mengapa kita serahkan kepada rakyat? Apa saja? Keputusan yang saya tahu, sebulat suara nakkan Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri semula. Dan kita menarik kita kena balik. Pegang. Itu kita faham apa yang kita cakap. Apa yang kita cakap itu apa?
1 minit daripada Dia ada kata kita kena faham keputusan mesyuarat. Mesyuarat apa? Yang keputusan yang mana? Keputusan saya nak bagi tahu yang saya dalam sebulat suara. Setelah Tun meletakkan jawatan dia sebagai pengurusi, sebulat suara ahli majlis tertinggi minta dan menolak sama sekali peletakan jawatan itu dan minta Tun hadir kembali. Dan Tun dah datang. Dah kembali dan menyeru supaya semua sebulat suara nakkan Tun terus jadi Perdana Menteri. So macam mana boleh ada nama lain? Okey bang. Itu keputusan mesyuarat tu. Kita bagi penutup kata daripada Exco Armada kita sebelum untuk lepas semua abang. Okey. Saya sambung sikit daripada rentetan apa yang Tuan ABY sebutkan tadi. Betul keputusan telah dibuat bahawa Tun Dr. Mahathir ada dalam Perdana Menteri dan sebagainya. Tetapi kita lihat pada konteks pada hari ini iaitu Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri dan apakah langkah yang seterusnya? Ya, okey, saya nak tanya, telah pun mengangkat sumpah nanti. Ya, itu kita tak menafikan. Bang, tetapi saya nak ulang SDG. Kita kena ucap terima kasih pada Tuan Pengarah dengan penerbit yang kata sambung 5 minit lagi. Okey, abang cakap bang. Okey bang. Ya, SD tu. Saya nak rukai supaya jangan kekeliruan berlaku. Kenapa mesti disebut 36 kerusi daripada PBN menyokong Tan Sri Mahyudin menjadi Perdana Menteri? Dari mana? Saya minta tolong jelaskan. Macam saya katakan tadi, saya tidak dapat rungkai tentang mengapa, kenapa dan sebagainya, sebab perkara itu dibincangkan mungkin di kalangan ahli-ahli parlimen bersatu, yang di mana saya rasa Tuan ABY pun tak terlibat, saya pun tak terlibat dan beberapa lagi. Kita tahu, kita sekadar tahu daripada luar, tetapi apa perbincangan yang diadakan dan sebagainya. Sebab jika tak silap saya baca kenyataan pada pagi itu diadakan satu perjumpaan yang di mana Tun keluar daripada perjumpaan itu, yang di mana kononnya Pusat Majlis Tinggi. Bukan, Majlis ahli-ahli parlimen bersatu. Yang kita lihat ada yang berjumpa di Yayasan Bukhari yang pada ketika itu telah mengambil keputusan kononnya untuk menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan di atas keputusan itu Tun tidak bersetuju dengan keputusan yang telah diambil, maka Tun keluar awal pada ketika itu. Melihat kepada perspektif Dia tak keluar awal tak betul tu. Abang sebagai siasat politik waktu itu. Bukan siasat politik, saya sebagai ahli majlis tertinggi. Bukan, ini mesyuarat ahli parlimen. Ahli parlimen di Ahli YKP. parlimen yang dia berlangsung di Yayasan Bukhari. Ketika itu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri interim. Yes. Interim, okey. Ini perbincangan yang diadakan. Ini yang saya kata, kita terkeliru. Ada orang-orang di luar sana yang terkeliru di antara keputusan yang diambil pada majlis pimpinan mesyuarat majlis pimpinan tertinggi dan juga keputusan daripada ahli-ahli parlimen. Maka apa yang saya boleh relate daripada apa yang saya lihat dikeluarkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, beliau telah menyatakan bahawa beliau mendapat sokongan daripada ahli-ahli majlis ahli-ahli parlimen dan bukannya refer kepada sokongan yang diberikan oleh Majlis Tertinggi. Kerana apa yang berlaku selepas daripada 24 hari bulan itu adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad telah meletak jawatan sebagai pengurusi. Maka kita kena faham keseluruhan ceritanya. Apa yang telah berlaku. Maka apabila kita ingin memberikan pendapat, kita kena lihat kepada keseluruhan apa yang telah berlaku. Jadi pendapat saya adalah saya yakin dan saya yakin-yakinnya bahawa kita akan dapat bersatu semula, menegakkan prinsip kita, beramanah dan bermaruah semula, insya-Allah. Saya sesungguh akan cakap begitu. Tetapi yang kita fikirkan sekarang, rancangan kita merungkai kekosutan yang berlaku. Maknanya kalau ada rungkai, kita cantumlah. Tapi kita nak tahu, kita nak bagi tahu kenapa benda ini berlaku di luar sana. Di luar sana tak tahu apa sebenarnya perkara berlaku. Bang, saya nak tanya, yang dikatakan 36 itu, Mahathir tak jawab lagi. Saya nak tanya itu, 36 dalam tu 36 SD daripada satu telah menyokong. Tak termasuk Tun Mahathir, tak termasuk Bukis, tak termasuk Bang, Syed Saddiq. saya rasa sekarang ni pengarah kita yang pening kerana komen-komen meminta ditambahkan lagi 30 minit. Terima kasih kepada anda semua yang di luar sana yang menyokong kami di sini. Dan abang, masa pukul 11 cemburui kita. 1 minit terakhir, last word from you, brother. Harapan saya adalah ini adalah antara individu yang amat saya hormati. Kita Tuan hormati. ABY ini, betul. saya mendapat peluang untuk duduk sebelah dia ni, saya betul-betul takut. Ini di antara orang-orang yang saya sungguh amat hormati. Cuma
sebagai anak muda dan juga tidak mewakili armada, mungkin saya berkecuali. Saya berharap agar segala kemelut dalaman parti ini dapatlah kita selesaikan. Betul kata Tuan ABY tadi bahawa kita perlu merungkai apa yang terlaku. Tetapi sebelum kita merungkai lebih lanjut dan mewujudkan lebih banyak kekeliruan di kalangan ahli-ahli akar umbi khususnya, adalah baik jikalau satu majlis, satu mesyuarat khas diadakan dalam kadar segera demi untuk menyelesaikan segala-gala perkara yang telah berlaku. Dan saya bercakap dalam konteks bahawa kita masih mempunyai ruang dan peluang kerana Bersatu bakal berhadapan dengan pemilihan parti dan di situ ahli akar umbi juga boleh masih menentukan siapa yang mereka mahu berada di pucuk kepimpinan tertinggi parti. Saya setuju. Maka kita berikan ruang dan peluang kepada ahli akar umbi dan bukannya mewujudkan perpecahan, kekeliruan dan sebagainya. Hari ini dalam konteks saya percaya bahawa Tan Sri telah diambil sebagai Perdana Menteri, maka kita telah tahu tempoh sepanjang 3 bulan akan berlaku sehingga kita pergi kepada sesi parlimen yang baru. Di dalam tempoh itu juga kita akan berhadapan dengan pemilihan parti, maka kita serahkanlah kepada pucuk akar umbi untuk menentukan segala-galanya. Pada ketika itu, tetapi kita selesai macam Tuan ABY dan saya yang menjadi perantara di kalangan akar umbi dan juga pimpinan tertinggi. Saya harap lebih ramai dapat tampil untuk memainkan peranan untuk memanggil pemimpin-pemimpin dan juga ahli-ahli untuk bersatu kembali. Ini penting. Okey bang, bukan saya nak panaskan lagi walaupun dah hujung corner ni. Cadangan berada kita untuk diadakan mesyuarat majlis tertinggi. Saya punya pandangan sebagai orang luar, untuk memberi keadilan perlu dipanggil mesyuarat agung khas, biar ahli yang menentukan sama ada wajar atau tidak Bersatu keluar daripada Pakatan Harapan. Apa pandangan abang? Itu majlis tertinggi boleh suara, buat apa boleh setuju nak panggil apa nama ni. Saya tak percaya kat majlis tertinggi. Macam mana? Saya lebih percaya kepada ahli. Tak, itu kita sekarang ni dalam apa nama, dalam proses pemilihan parti. Okey. Lepas ini kita akan, maknanya siapa nak tanding presiden boleh, siapa nak tanding timbalan presiden boleh, tak ada hak. Siapa nak tanding pengurusi boleh, siapa nak tanding MPT pun boleh. Adakah keputusan itu takkan dihalang? Sudah tentu, saya rasa sebagai satu parti yang demokrasi. Saya dengar kata akan ada untuk tidak ada pertandingan. Itu cadangan. Itu cadangan. Okey. Tetapi pertandingan itu tiada siapa boleh halang. Kerana itu saya kata, apa yang telah berlaku ini kita kena kontrol, damage control. Kita kena menyatukan semula pemimpin. Jikalau ada perkara-perkara perbezaan pendapat dan sebagainya, gunakan ruang dan peluang yang kita ada pemilihan ini untuk memilih pemimpin yang di mana saya tak suka bercakap hipokrit. Okey. Kalau saya bercakap dengan generasi muda, saya tak suka hipokrit. Sebab saya tak mahu orang kita ni nanti Melayu ni dia suka lebih kurang tak apa, lepas tu kena pijak mengamuk tak tu pasal. Kita cakap tak suka, kita cakap tak suka. Tadi cakap berani kerana benar. Kita nak berlindung, betul tak? Kita cakap tu terang, orang akan melihat tau. Sekarang dunia dah pijak tau. Orang melihat dia ni cakap hipokrit ke apa ni. Orang dah cakap. Tapi yang pentingnya sekarang saya kata kita kena cakap terus terang. Kita sudah retak. Betul tak? Kita sudah retak. Kenapa tak dipikirkan sebelum bertindak? Itu saya. Saya amat kesian melihat presiden saya dah jadi perdana-menteri sekarang, bagaimana nak manage bakal nak susun Okey bang, bakal menteri ni. 3 saat abang yakin Parti Bersatu seperti macam Bro Mahathir kata dia yakin mampu bertaut kembali? Ya, pandangan abang? Saya benda ni memang kita nak nak bertaut. Tetapi pemilihan akan berlaku. Maknanya rebutan kuasa akan berlaku. Tapi saya harap jangan ada pecat-memecat di antara sekarang. Kalau kita nampak pecat-memecat, kita sama lah macam dulu. Pecat orang. Kerana kita berani kerana benar. Betul tak? Betul. Kita jalan. Terima tu sebagai pengurusi, Tan Sri sebagai presiden, Datuk Sri sebagai timbalan. Tapi kalau nak lawanlah. Bulan 4 ni, bulan 3, bulan 4 kita dah ada pencalonan. Calon. Saya buka kepada bahagian-bahagian untuk mencalonkan siapa nak calonkan timbalan, siapa nak calonkan presiden, lawan. Okey bang, terima kasih banyak-banyak di atas kupasan dan penerangan abang
Begitu juga Brother Mahathir. Hari ini kita bukan bersengketa, tapi inilah platform Kelab Inspirasi Ku Mahathir dengan seruan Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, kerana benar, teruskan kata benar walaupun pahit. Bersama kami minggu hadapan dengan tetamu yang lagi panas, insya-Allah mungkin yang berhormat Khalid Samad, dan juga kepada followers setia Kelab Inspirasi Ku Mahathir, Tun Dr. Mahathir bin Mohamad insya-Allah akan bersama kita dalam Anda Tanya, Kami Jawab, dan tarikhnya akan kami maklumkan kemudian. Terima kasih banyak-banyak kepada dua tetamu kita. Yang baik hanya datang daripada Allah, kekilafan dan kesilapan hanya datang daripada diri saya dan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.